Hello, hello, hello. Salam sejahtera bersama dengan saya Mara Suji untuk program Pusak. Jika anda di rumah tak tahu nak buat apa, bermanjalah dengan kucing anda dan bermainlah dengan mereka. Kadang-kadang mereka ni terasa bosan kalau kita tak layan mereka. Jadi tanpa melengahkan masa, hari ini topik kita adalah mengenai grooming kucing atau dandanan kucing. Mari akan bersama dengan Roger Liu yang telah berpengalaman dalam bidang grooming ini selama 4 tahun setengah. Terima kasih Roger Liu sudi bersama dengan Maria hari ini, sudi diinterview Maria. Mungkin Roger Liu boleh memperkenalkan diri kepada penonton di sana. Hai semua, nama saya Roger Liu. Saya berasal dari Bintulu, Sarawak. Jadi saya sudah menetap di Kuching selama 6 tahun lah. Okay Roger, Roger grooming kucing je ke ataupun ada grooming anjing ke apa ke? Saya ada grooming anjing juga. Grooming rabbit, grooming jenepit, hamster. Oh, hamster sekecil itu pun boleh di-grooming? Boleh, kita mau tahu sejauh mana adakah dia kena fungus, kurap, kita mesti rawat dia. Kalau kita tahu punca dia, baru kita senang. Contoh bulu dia tanggal, okey mungkin dia kena fungus, kurap. Ataupun kena bakteria, ataupun sangka dia kurang bersih, maksud ada fungus, kurap lah. Okey, selama 4 tahun setengah pengalaman Roger. Jadi selama 4 tahun setengah tu Roger belajar untuk grooming kucing ni dari diri sendiri, belajar dari internet ke ataupun ada orang yang mengajar Roger bagaimana cara untuk grooming? Okey, berdasarkan saya minat dengan haiwan sendiri. Saya minat dengan haiwan tu, jadi saya macam tak titik berat kebersihan kucing dengan anjing tersebut. So saya buatlah, saya belajar dari YouTube. Okey, bekerja di tempat kerja. Selesai kerja dekat tempat kerja kerja dandanan kucing. Jadi saya belajarlah dari basic hingga saya belajar dari YouTube sehingga saya dapat ilmu yang cukup lah. Boleh katakan belajar untuk basic dulu untuk grooming ini. Okey, mungkin penonton nak tahulah berapa kali untuk grooming kucing ni? Ya, sebenarnya bergantung dengan individu tersebut. Kalau kita nak kucing kita bersih, contoh kalau kita ada kucing pasti macam ni. Okey, kita kena sikap bulu dia hari-hari adalah merupakan hari yang bagus. Sebab bulu dia sentiasa akan tumbuh. So bulu yang rosak tu dia akan tangga, ingat dekat sisik, so kita buang. Tu merupakan bagus sebenarnya. Bergantung kalau nak mandi kucing tu 1 minggu 1 kali pun boleh, 1 minggu 2 kali pun boleh. Ya bergantung dengan orang tu. Tapi biasanya kalau kucing, kalau musim sejuk, tak perlu kita mandikan dia. Just bagi dia powder ataupun just spray saja. Kucing berbulu tebal memang agak rumit menjaga dia. Jadi Roger sendiri bagaimana kita nak jaga kucing berbulu tebal tu agar kekal cantik, masih berbulu tebal ataupun ada yang membuat mereka sampai trim, sampai ada lion cut. So macam mana Roger? Okey, untuk kucing pasi ni, macam saya ni, ini maksud dia belum di grooming betul lah. So, kalau diikutkan cadangan saya hari ni, saya nak grooming dia bagi dia mandi. Sebab dia nampak bulu dia, kita nampak lah bulu dia agak comot, kasar. So, tak lembut, mudah tanggal. Jadi kita kena mandikan dia lah, sisikkan dia. Lepas tu dia akan tanggalkan bulu dia sendiri. Kalau pastikan ubat sistem imun dia orang cukup, vitamin. Lepas tu makanan dia mesti nak jaga juga. Lepas tu kena jaga kebersihan telinga, kena kuku dia kena potong, tapak kaki dia mesti lap. Kadang-kadang kucing ni kita tahu dia ada curi-curi keluar, ada bawa jenis bakteria kalau dia akan dilat balik ke bulu dia orang, ada fungus, ada kurap, itu semua kena cek lah. Okey, faham. Okey, Roger, kita nak cakap pasal grooming ni. Untuk local cat ataupun kucing kampung dan yang berbulu tebal, berapakah kekerapan mereka ni untuk grooming? Adakah sama? Sebab kucing stray cat ni kan ataupun kucing kampung ni kan dia nipis bulu. Adakah masa ataupun berapa kali untuk grooming mereka ni sama? Okey, cuma beza masa dalam 40 minit macam tu sajalah. Sebab kucing liar ataupun kucing kampung ni dia bulu dia nipis, short hair. So bila kita dah mandi dia kan, kita nak keringkan bulu dia tu lebih cepat bandingkan kucing pasi, bulu tebal. Bulu tebal ni kena ambil masa yang lama lah. Sebab kita kena cek dengan teliti. Sama ada dia ada kutu, ada fungus. Sebab dia dilindis lah balik dengan selindung dengan bulu tebal ni, kita tak tahu ada penyakit kulit. Kena cek dengan teliti lah bandingkan kucing liar atau kucing kampung ni.
Okey, Maria pun tak sabar lagi nak tengok si Becky ni untuk di grooming. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Maria dengan Roger kerana Roger akan menunjukkan cara-cara untuk grooming seekor kucing iaitu Becky. Jadi ini boleh dijadikan contoh kepada anda di rumah. Masih lagi menonton rancangan Pusa. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat Roger bagaimana dia grooming Becky ni. Mungkin Roger boleh bagi tahu apa nama fungsi-fungsi ni semua? Okey, fungsi-fungsi peralatan yang ada atas meja ni ada sebenarnya ni adalah basic. Okey, basic perlu ada di setiap rumah kalau bagi pecinta kucing, okey. Okey, first of all, apa yang kita kena buat? Okey, pertama kita kena cek dia punya kuku. Sebab kucing ini bila kita mula dadanan mereka akan agresif. So kita takut kena cakar ke apa. So kita kena cek kuku dia dulu. Kita kena grooming bahagian telinga. Okey, bahagian belakang dia. Badan. Itulah. Biasanya banyak orang tidak tahu macam mana potong kuku kucing. Biasanya dia orang terus potong macam ni, bahaya. Kita kena tekan dulu. Tekan biar kuku dia keluar. Okey. Ada nampak ada pink macam ni, kawasan pink tu jangan dipotong sebab tu ada darah dia. So kita kena potong yang bahagian putih ni. Okey. Macam manusia juga kalau kita terlalu dalam sakit macam Ya, tu dengan kucing. Okey. Kalau kita pakai pemotong kuku untuk manusia tu boleh? Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okey, dah selesai potong. Potong semua bahagian tangan, kaki. Okey, lepas tu kita pergi cek dia punya telinga. Okey. Telinga kadang-kadang kalau macam dalam ni kotor kan. So kotor, kita macam ada keras, dia banyak jenis sebenarnya. Kalau kita kena tengok ada basah ke, berair ke, ataupun keras ke, ataupun jenis macam bergumpal-gumpal macam tu kan. So kita kena lap dengan tisu basah dululah untuk melembutkan dia dulu. Kita lap, tengok dia kotor, kita lap dengan lembut. Kita buat dia tenang, jangan kasar. Kalau kita nak korek telinga tu, dia tak bolehlah kita macam memaksa sampai ke dalam kan? Ya, kita ala-ala kadar kata orang. Ala-ala kadar, jangan terlalu dalam. Sebab macam manusia, kalau kita korek terlalu dalam, kita pesakitkan untuk kucing. Sebab benda tu kan, ujung kapas yang bulat tu, bila dia masuk ke dalam, benda yang kotor tu bukan dikorek keluar, makin ke dalam. Ya, itu yang buat mereka tak selesa. Okey, seterusnya? Lepas tu, kita pakai ini produk ni kita boleh dapat di mana-mana kedai pet shop, kedai hewan, dadanan ada jual. Dia tak semestinya apa-apa brand pun boleh pakai. Kita kena tanya orang yang milik kedai itu. Okey. Kita kena titik dia berapa titik sajalah, bergantung, okey. Macam ni saiz dia ni kita kena titik 5. 1 Okey. 2 3. Jadi kita tak boleh terus lepas tu, so kita kena lap teruslah. Pakai bila kapas. Biarkan selama berapa puluh saat macam tu, kita lap dengan kapas. Pemakaian kapas ni pun ada cara dia tak untuk pemilihan? Sebab ada kapas ni dia terlalu berbulu. Okey, yang terlalu lembut tu sebenarnya tak bagus. Takut kapas yang berbulu tu akan lekat dalam. So tak kurang bersih. Kita kena cari kapas yang ada macam tisu basah tu tadi ya. Kita lap. Wajiblah selepas pakai kapas, lepas tu pakai cotton bud ni. Ya, kita kena buang benda yang keras dalam telinga, kotor dalam telinga dia. Sebenarnya macam kalau manusia, kalau kita korek dia sebenarnya best je. Ni dia tak rasa macam seronok ke? Dia dah diam dah ni. Boleh katakan seronok, tapi mungkin dia terlalu seronok sehingga dia menendang barang tu. Okey, lepas tu? Kalau macam kucing tu tadi dah habis korek telinga kan, dia tak selesa, kita jangan teruskan dululah. Kita kena tenang main ya, teruskan bicara dengan kucing tu tenangkan sampai dia dululah, ambil hati dia dulu. Ya. Ambil hati dia dulu. So, lepas tu kita kena cek dia punya area mata dengan hidung. Bahagian ni macam ni dia ada kotor. Yang ni kita kena mandilah, gosok. Gosok. Mandi. Lepas tu yang area mata dan yang ini kotor kan, kita kena lap dengan tisu basah lah. Hidung so, mata mereka ni sangat penting juga, hidung pun sangat penting juga. Kan. So kita tak boleh abaikan kebersihan bahagian mata dengan hidung. Last kali
Okey, lepas dia mandi, dah kering bulu, paling penting jangan abaikan terus macam tu. Kita kena sisik bulu dia. Bila kamu abaikan dia tak cukup kering bulu, so bulu dia akan bau. And then dia akan tumbuh bergumpal. Dia akan bergumpal, dia akan senang bergumpal di area bahagian sini kan? ketiak dia, bahagian paha ataupun bahagian dada mereka. Okey, sisik sebenarnya ada banyak jenis. Yeah. Ada banyak orang ni tak faham dengan sisik kucing ini apa dia pakai. Ada kadang-kadang ni mereka jenis macam ni. Tak sesuai untuk pakai kucing yang berbulu bulu pendek. pendek, short hair. So sebab ini adalah dawai. So akan menyakiti kulit kucing tu. Ini agak tajam. Kalau dekat mereka ni tak sakit ke? Tak terasa sebab dia tak masuk betul-betul. So bila kita sisik pakai yang jenis ini, bulu akan lekat. Itu tanda dia bulu rosak mereka. Bulu mati. Okey. So bila kucing akan mengeluarkan bulu yang baru lah. Dia lebih lebat lagi. Okey, yang ini sebenarnya khas rumah untuk kucing yang bulu pendek. Okey, sambil kita sisik dia sambil macam masa. Dia lebih selesa, serasa enjoy lah. Okey. Jenis kulit kucing ini ada banyak jenis. Ada kucing nipis, ada kulit kucing tebal, ada kulit yang dah kena kurap so dia tak pandai sembuh. That's why kita kena jaga dia punya sisik ni kena diperbagaikan. Kalau jenis yang macam ini khas untuk kutu. Ada juga orang yang fikir ini untuk menghaluskan bulu kucing. Ini sebenarnya tak sesuai untuk menghaluskan bulu kucing. Ini bukan jalan shortcut untuk kita untuk mengelembutkan bulu dia. Ini antara untuk menyingkirkan kutu. Jadi diharapkan apa yang Roger kongsikan kepada anda semua dapat dimanfaatkan, dapat kita ikut. Mungkin kita tak sempat untuk hantar ke tempat grooming, kita boleh buat sendiri. Jadi Roger, terima kasih kerana sudi meluangkan masa Roger bersama dengan kami. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di program Pusat di saluran 122 Astro. Bye. Terima kasih.